Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ruangan ataupun slot secara live dalam slot FB Live bersama Dr. Anda yang dibawakan oleh Gerakan Wanita Sejahtera Dewan Muslimat PAS Malaysia. Hari ini kita sangat bertuah kerana bersama kita adalah seorang doktor pakar jantung ataupun pakar kardiologi. Beliau lulusan ijazah pertama bidang perubatan dari Universiti Islam Antarabangsa dan telah menyambungkan bidang kepakaran di dalam perubatan dalaman internal medicine dan juga meneruskan dan beliau telah berjaya menamatkan fellowship di dalam bahagian kardiologi dan juga elektrofiziokardiologi. Susah kalau orang awam memang susah sikit lah nak faham apakah yang dimasukkan dengan fellowship. Tapi kita tak nak belajar pasal fellowship lah hari ni. Hari ni kita ada topik istimewa iaitu serangan jantung. Jadi kepada penonton yang sedang menonton sekarang live kita, diminta untuk share dulu ramai-ramai kepada sahabat-sahabat kita di rakan-rakan FB yang lain. Share ramai-ramai dulu sebelum kita mulakan. Sekejap lagi kita akan menjemput tetamu istimewa kita iaitu Dr. Nurhalwani Habizal yang merupakan doktor pakar dalam bidang kardiologi dan sekarang sedang bertugas di Hospital Serdang. Dijemput, dipersilakan doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wan, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ceria doktor hari ni, cantik, bertudung merah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersama hari ni. Sebelum kita menunggu lebih ramai lagi menonton, doktor boleh juga ceritakan sedikit berkenaan diri doktor dahulu sebelum kita mulakan tajuk kita pada pagi ni. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang untuk semua. Dan dialu-alukanlah kepada semua kita punya penonton-penonton di FB Live ni ya. So saya Dr. Nurhalwani sekarang bertugas di Kardiologi Hospital Serdang dan saya telah menamatkan fellowship bahagian kardiologi bahagian jantung lah dan juga fellowship of cardiac electrophysiology ni dia bahagian elektrik jantung. So kita ada dua-dua kepakaran yang hopefully akan dapat menolong kita punya pesakit-pesakit di jantung di Malaysia ni lah. So hari ni maybe kita akan bercakap lebih kepada serangan jantung. Okey, terima kasih doktor. Okey, kita sebenarnya orang awam, penonton di luar sana mungkin tidak tahu apa sebenarnya serangan sakit jantung. Adakah serangan sakit jantung ini sama dengan sakit lemah jantung? Macam-macam yang ada di dalam fikiran orang awam yang tidak tahu apa sebenarnya penyakit serangan jantung. Jadi bagaimana doktor boleh terangkan bagaimana sebenarnya serangan sakit jantung? Apa sebenarnya tanda-tanda yang seseorang tu sebenarnya sedang mengalami serangan terhadap jantung mereka? Apa yang mereka boleh kenal? Bagaimana mereka nak kenal bahawa mereka sedang menghidapi serangan jantung? Dipersilakan doktor. Okey, terima kasih Kak Na. Izinkan saya untuk berkongsi slide yang saya ada untuk hari ini ya. So pertama sekali jantung kita ni Allah jadikan daripada salur darah, dinding jantung, injap jantung, elektrik jantung dan juga salur darah jantung. Jadi apabila kita mengalami blok pada saluran darah jantung ni, itulah yang dinamakan serangan jantung. Jantung ni adalah kejadian Allah yang istimewa seperti mana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Ghafir, surah ke-40. Maknanya dialah yang menciptakan kamu dari tanah,
kemudian stis air benih, kemudian daripada sebuku darah beku. Dari segi embryologi atau dari segi pembentukan bayi sendiri, jantung adalah dibentuk daripada 2 salur darah dan membentuk sebuku darah beku dan menjadi seketul daging dan seterusnya, ya. Okey, berbalik kepada serangan jantung yang kita katakan tadi. Serangan jantung ni adalah disebabkan darah beku. Kita boleh nampak di dalam illustration yang saya letakkan ni. Darah beku yang terbentuk daripada plak-plak kolesterol atau biji-biji kolesterol yang berada di dalam salur darah kita dan pecah tanpa kita sedari dan membentuk darah beku. Apabila darah beku ini terbentuk di dalam salur darah jantung, itulah yang menyebabkan serangan jantung, ya. Nak dijadikan cerita, apabila salur darah jantung ni tersumbat, jadi serangan jantung dan sel darah jantung ni mati, itu yang menyebabkan kita jadi sakit dada. Dan perlu saya nyatakan juga di sini, 5 sebab utama kematian di dalam Malaysia. Penyumbang pertama adalah penyakit jantung, penyakit sumbatan di dalam jantung, diikuti oleh pneumonia, stroke dan others lah. So faktor untuk kita menghindar daripada penyakit jantung ini perlu mendapat beberapa penyiasatan awal sebelum kita seterusnya mendapat serangan jantung. Okey. Tadi Kak Na ada bertanyakan soalan yang agak common, yang agak selalu ditanya kepada doktor-doktor jantung, berkenaan dengan tanda-tanda serangan jantung. Istimewanya Allah jadikan lelaki, perempuan dan masing-masing ada simptom-simptom tersendiri untuk setiap pesakit-pesakit jantung saya yang mengalami sakit jantung. Secara amnya, pesakit-pesakit jantung akan mengalami sakit dada di tengah-tengah dada dan akan merebak kepada rahang dan juga tangan sebelah kiri dan masih boleh merebak ke sebelah kanan. Diikuti oleh berpeluh sejuk, sesak nafas, pening, berdebar-debar, loya dan muntah. Istimewanya wanita kadang-kadang tidak terlalu simptom-simptom itu tidak terlalu nyata, macam terlampau sakit dada. Kadang-kadang simptom-simptom tu tak ada, tanda-tanda tu tidak ada. Kadang-kadang wanita hanya akan datang dengan sakit penat yang keterlaluan, sakit perut seperti tidak hadam makanan, diikuti oleh kerisauan yang melampau dan gangguan tidur. Dan juga salah satu penyakit tanda-tanda serangan jantung dalam wanita adalah broken heart syndrome, di mana wanita-wanita ini akan mengalami stres yang melampau sebelum mendapat serangan jantung. Jadi wanita-wanita ni perlu lebih perhatian lah, doktor. Kalau ada betul, risau lebih, kalau dia rasa penat yang tidak biasa dihadapinya. Maksudnya dia selalunya taklah rasa penat macam ni kan, tiba-tiba rasa penat saja. Maksudnya dia perlu jumpa doktor segera, ya doktor. Ya, betul Kak Na. Memang wanita ni kita kata nak kata lebih emosi kan daripada lelaki. Jadi kadang-kadang simptom-simptom atau tanda-tanda tu disuruh oleh simptom-simptom seperti keletihan yang melampau dan emosi-emosi kita ni lah. Sebab kadang-kadang perempuan ni bila dia rasa resah, dia rasa macam ketat dada kan. Rasa macam tak selesa di dalam dada. Mungkin dia anggap mungkin perkara biasa bagi seorang wanita sebab dia rasa resah. Tapi sekarang kalau kita ada rasa begini, maksudnya perlu jumpa doktor segera. Betul tak doktor? Betul. Ingin saya kongsikan lah salah satu kisah yang baru saya dapat dalam bulan lepas lah. So pesakit saya ni wanita dalam umur 40-an. So dia datang ke hospital dalam keadaan dia berpeluh sejuk je. So tapi sebelum tu bila kita tanya, dia ada buat ECG semualah. So sebelum tu kita tanya dia lah, ada beberapa stres ke berlaku di rumah. Kebetulan memang ada, dan sebaik sahaja stres tu berlaku, memang serangan jantung berlaku dengan perpeluhan sejuk tadi. Itu je simptom dia. So wanita ni agak istimewa lah Kak Na. Jadi wanita perlu ambil perhatian lah. Share banyak-banyak ya kita punya ni, sebab kita nak ramai wanita di luar sana mendengar sesi pagi ini. Amat penting. Okey, teruskan doktor. Okey.
So saya rasa soalan selepas itulah yang membezakan antara simptom lelaki dan simptom perempuan, tanda-tanda lelaki dan perempuan untuk mendapat serangan jantung. Jadi jangan ambil mudah. Jadi kalau untuk wanita-wanita di luar sana sekiranya mendapat sesuatu simptom yang kita sendiri tak tahu kenapa jadi macam ni. Jangan kita fikir stres je tu, apa je tu. No. Itu adalah kadang-kadang simptom awal, tanda-tanda awal kita akan mendapat heart attack. Okey. Kalau kita sakit dada senang kita kata sebab sakit dada kita itu tanda awal, tanda-tanda yang orang kata tanda paling penting sakit dada. Maksudnya Betul. kita mungkin ada serangan sakit jantung. Tapi ada tak tanda-tanda lebih awal? Maksudnya pesakit itu akan rasa begini, tanda-tanda ini dulu sebelum dia dapat tanda sakit dada yang spesifik untuk sakit jantung ini. Jadi mungkin doktor boleh terangkan bagaimana tanda-tanda awal bagi seorang pesakit sebelum dia dapat serangan sakit dada. Silakan doktor. Okey, selalunya tanda-tanda awal ni kita kata selalunya tak ada. Dia akan ada bila kita buat ECG. Maknanya tanda-tanda macam orang-orang yang berisiko lah. Dia akan buat ECG, kita akan buat check up at least 6 bulan atau setahun sekali, especially bagi pesakit-pesakit berisiko. Jadi serangan jantung ni dia tidak kira bangsa, dia tak kira jantina, dan bila-bila masa kalau dia nak datang, dia datang. Tapi selalunya dengan orang-orang yang berisiko tinggi. Jadi mana-mana pesakit yang mengalami kepenatan ataupun nampak kaki bengkak ataupun susah bernafas, mungkin itu adalah tanda-tanda yang anda sudah mengalami serangan jantung senyap sebelum ini, dan rawatan dan penyiasatan awal perlu dibuat untuk merawat penyakit jantung yang anda ada. Maksudnya doktor, semua orang yang berisiko perlu mendapat rawatan ataupun saringan segeralah sekiranya ada faktor risiko. Tak semestinya dia ada tanda-tanda tapi sudah ada faktor risiko yang boleh membawa mereka kepada serangan jantung. Mereka perlu membuat saringan kesihatan secara berkala. Begitu ke doktor? Betul Kak Nah, tepat sekali. So pesakit-pesakit yang berisiko yang perlu menjalani saringan ataupun check up secara berkala sekurang-kurangnya 6 ataupun setahun sekali adalah pesakit-pesakit kencing manis atau diabetes, darah tinggi, hypertension, perokok atau xanthelasma. Xanthelasma ni adalah pesakit-pesakit yang ada tanda di mata mereka, tanda putih di siku, dan juga kita panggil Achilles tendon yang berada di tumit lah. So dia akan terdapat color putih. Minta maaf saya tak ada gambar di sini. Dan juga sekiranya ada tanda-tanda ini, pesakit selalunya akan ada penyakit di dalam keluarga. Dia runs in family lah. Dan juga pesakit obesiti, pesakit-pesakit yang mempunyai sejarah keluarga mati mengejut, ataupun pesakit-pesakit keluarga yang pernah ada penyakit jantung. Dan juga pesakit-pesakit yang tahap kolesterolnya yang tinggi walaupun tanpa ada tanda-tanda xanthelasma. So pesakit-pesakit ini adalah pesakit yang berisiko tinggi yang memerlukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, jadi mereka ni sepatutnya berapa kali setahun perlu buat saringan ECG, pemeriksaan ECG bagi memastikan dia betul-betul sihat, tiada serangan jantung peringkat awal. Bagi pesakit yang berisiko tinggi itu, berapa 6 bulan sekali ke 3 bulan sekali ke, macam mana doktor? Okey, saya rasa Kementerian Kesihatan ada menjalankan satu garis panduan lah untuk pesakit-pesakit berisiko tinggi, terutamanya pesakit-pesakit diabetes lah. So ECG selalunya dilakukan setahun sekali di klinik-klinik kesihatan untuk pesakit-pesakit diabetes. Dan sekiranya anda tidak disaring setahun sekali di klinik kesihatan untuk ECG, probably memang Encik boleh, pesakit-pesakit boleh meminta saringan tersebut setahun sekali di klinik kesihatan. Di mana pesakit-pesakit lain yang tidak continue ataupun tidak menyambung follow up temujanji di klinik-klinik kesihatan boleh juga mendapat
saringan berkala ini di fasiliti-fasiliti swasta perubatan lah. So yang dinasihatkan adalah 6 bulan ke setahun sekali, dan juga jangan lupa untuk continue atau sambung ubat-ubat darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol seperti yang dinasihatkan oleh pakar-pakar kesihatan anda. Okey doktor, katalah ada seorang yang tiba-tiba rasa sakit dada. Apa sebenarnya perlu dia buat? Apa langkah pertama pesakit ini perlu buat apabila dia mengalami rasa sakit dada yang kuat di bahagian dada? Okey Kak Nah. Selalunya kita selalu dapat WhatsApp lah. Saya pun sendiri pernah mendapat WhatsApp lah di mana pesakit-pesakit yang dapat sakit dada ni dia disuruh batuk kuat-kuat lah sampai terasa di kepala. Lepas tu kena cucuk jari dengan jarum supaya darah tu tidak darah beku tidak terbentuk. Dan macam-macam nasihat yang diberikan through WhatsApp lah, yang saya rasakan semua-semua nasihat ini ataupun semua-semua yang diviralkan ini tidak benar sama sekali. Apa yang perlu pesakit-pesakit buat apabila mereka sakit dada? Nombor satu, mereka kena berhenti berehat. Contoh sekiranya berada di memandu ataupun membawa motor ataupun berada di halayak ramai ataupun especially yang memegang jentera berat semua kena berhenti, duduk di tepi dan berehat dulu. Kerana apabila datangnya serangan jantung ini, macam-macam boleh jadilah. Once kita ada blok di bahagian salur darah jantung, dia akan efek kepada bahagian elektrik jantung dan menyebabkan jantung itu boleh berhenti. Okey, dan sila dapatkan pertolongan apabila kita sudah berhenti berehat, sila dapatkan pertolongan kepada rakan-rakan yang terdekat. Let's say kalau kita seorang, kita berada seorang, let's say tengah memandu atau apa-apa, kita perlu menelefon bahagian kecemasan atau 999 atau apa-apa fasiliti kesihatan yang terdekat. Dan dinasihatkan apabila berlakunya serangan jantung ini, kita dinasihatkan untuk tidak memandu. Okey doktor, sebab seperti doktor bagi tahu tadi, banyak WhatsApp pesanan-pesanan yang tidak betul. Jadi bagi kepada semua penonton, perlu ingat bila kita sakit perlu rujuk kepada doktor ataupun sesiapa yang bertauliah. Jangan kita mudah percaya kepada nasihat-nasihat di grup WhatsApp kita. Sebab banyak nasihat-nasihat itu yang tidak betul sebenarnya. Okey, maksudnya bila kita ada sakit dada, kita perlu segera berehat dahulu. Berhenti daripada membuat apa-apa aktiviti, berehat dan dapatkan pertolongan dan sebolehnya terus ke hospital ya doktor. Ya betul Kak Nah, ke hospital atau mana-mana fasiliti kesihatan yang terdekat lah. Okey, maksudnya bila sampai di hospital apa yang doktor buat sebenarnya? Untuk mengesahkan bahawa dia ini sedang mengalami serangan sakit jantung. Okey, pertamanya kita kena dia akan sampai, doktor akan tanyalah simptom-simptom doktor ataupun allied health lah support yang bahagian perubatan ni akan tanyalah simptom apa yang anda ada, dan selalunya kita akan triagekan ataupun kita akan klasifikasikan pesakit-pesakit jantung ini kepada bahagian yang emergency lah. Maknanya kita akan klasifikasikan mereka kepada emergency supaya kita akan dirujuk awal untuk pemerhatian selanjutnya. Dan apa yang selalu kita buat di sana, di hospital, selalunya kita akan buat ECG dan kita akan bagi ubatan-ubatan yang selanjutnya lah. Kalau sekiranya kita mengalami susah untuk bernafas ataupun tak lepas nafas. Apa Kak Nah? Kalau orang Kelantan cakap apa? Orang Kelantan cakap sekok sebok tak puas nyawa. Gitu. Maksudnya bila dia ada tanda begini, kena terus ke hospital. Jangan lengah-lengah. Betul Kak Nah. So sebok, sekok, itulah sekiranya perlu kita akan bagi bantuan pernafasan lah. Juga dengan chest x-ray sekiranya perlu, dan let's say kita tengok ECG dia, kita telah memastikan pesakit mendapat serangan jantung, kita akan proceed dengan coronary angiogram. Saya akan kongsikan nanti gambar coronary angiogram dan juga ECG. Izinkan saya share gambar.
So gambar ini adalah menunjukkan pesakit. Kita dalam jantung kita ada 3 salur darah utama ya. So ECG yang saya tunjukkan di sini, pesakit mengalami blok di salah satu urat darah yang utama. Kita panggil left anterior descending artery. So bila dia mengalami satu blok ni kita nak riliskan blok dia. So macam mana kita nak riliskan blok yang ada di satu salur darah ini? Gambar ini menunjukkan bahawa terdapat darah beku di salah satu, saya rasa tunjuk arrow di situ, dan kita boleh nampak ada satu tak ada feeling kat situ dia tak ada kontras. Kita nampak yang bawah tu, kita nampak flow bagus kat sini kat sini flow bagus ni ada satu lagi salur darah utama lah, satu lagi ini sebelah kiri punya. Lepas tu ada satu lagi sebelah kanan punya. So yang ini, yang sebelah kiri ni ada 2 lagi cabang. So cabang yang dia kena ni adalah cabang yang salah satu darah cabang utama dan di pangkal. Okey, so ini darah beku. Jadi apabila darah beku ni masa kita buat angiogram tu, kita sedutlah darah beku tu. Kita sedut banyak kan. Biasa kadang-kadang ada pesakit penuh satu cup tu dengan darah beku sebab terlampau banyak. Dan juga apabila kita dah sedut darah beku tu, lepas tu kita sedut dengan belun ni lah. Dah sedut dengan belun, kita buka salur darah tu dengan belun dan kita letak stand kat sini. Stand tu maksudnya kita letak besi. Kita panggil stand lah dalam bahasa doktor dia. Letak besi kat dalam ni supaya dia terbuka dan flow dah ada sampai ke hujung. Okey, maksudnya doktor, penting untuk kita membuat angiogram. Pertama, untuk kita mengesahkan di mana saluran tersumbat, dan yang keduanya sebagai satu cara untuk kita membuka ruang yang salur darah yang tersumbat. Jadi penting dua faedah. Yang pertama untuk kita mengesahkan di mana salur tersumbat, yang kedua untuk kita membuka laluan di tempat yang tersumbat tersebut. Tapi ramai juga pesakit yang tidak yang takut nak ke hospital kerana mereka takut untuk melakukan prosedur ini, melakukan angiogram. Apa nasihat doktor? Okey, saya memang sebab kita kita berdepan dengan pesakit-pesakit yang jantung ni lah, tak dinafikan. Ramai yang takut nak buat angiogram ni, dan saya memang kita kata memang berisiko lah kalau kita nak buat angiogram pun. Macam kita bawa kereta ada risiko untuk dapat kemalangan juga ya. Tapi doktor pun dari segi kita pun kita kata dekat pesakit memang prosedur coronary angiogram ni memang berisiko, tapi encik ini adalah untuk menyelamatkan nyawa. So kita perlu nak buat angiogram ni untuk sekarang ni. Untuk meriliskan atau mengeluarkan darah beku yang berada di dalam jantung tu lah. Jadi sesiapa yang pesakit-pesakit yang takut ataupun saya rasa tak usah bimbang kerana kita akan mengambil langkah-langkah pencegahan atau langkah-langkah untuk mengelakkan daripada apa-apa kemalangan yang berlaku semasa kita buat coronary angiogram ya. Dia sama dengan ialah kita nak naik kereta kan, kita pakai tali pinggang keledar, lepas tu kita pastikan anak kita duduk semua baru kita jalan kereta. Macam tu juga kita berhati-hati sebelum kita meneruskan coronary angiogram ni kepada pesakit-pesakit kita. Okey, sebab kadang-kadang orang awam ni dia bercerita, orang kampung kan, dia bercerita doktor nak tebuk kat paha, nak tebuk dekat dada, nak masukkan wire. Jadi bila dia cerita dia macam menakutkan sangat nak membuat angiogram. Sebenarnya ia adalah satu prosedur yang agak mudah kan doktor? Cuba cerita sikit apa sebenarnya yang kita buat tu. Macam mana kita masukkan saluran itu, macam mana kita buka. Sikit saja supaya orang awam boleh faham. Okey, sebenarnya macam ni, tebuk tu saya rasa ayat yang agak menakutkan pesakit lah sebenarnya. Betul, sebab tu ramai yang takut. Kan? Dia macam apa yang kita buat sebenarnya, salur darah kita kan kita pernah masuk IV drip kan, ada masuk air orang kata kan. So sebenarnya wire yang initial wire yang kita masukkan tu adalah lebih kurang besar tu. Okey,
masuk air tu, dan selepas tu baru Mhm. kita akan masuk wire-wire lain lah. Wire tu pun jangan takut pula, wire tu bukan kita biarkan kat dalam jadi robot ke apa lepas tu, bukan. Selalunya kita lepas buat angiogram tu kita hanya nak tengok colour yang boleh kita tengok bahagian mana yang sumbat. Tu je sebenarnya. Hmm. So jangan takut kalau kita nak buat angiogram. Maksudnya janganlah takut sangat sebab bunyi tepuk tu yang Tubuh takut tu kan. doktor. Sebenarnya apa yang dibuat adalah hanya memasukkan jarum kecil seperti Betul. kita masuk air saja. Jadi tak Betul. perlulah takut risau sangat diurat di bahagian peha ataupun di bahagian atas leher ya doktor. Mana yang selalu doktor buat? Selalunya saya kebanyakan pesakit saya dalam 80% saya buat kat tangan je. So yang lagi 20% tu kita buat di peha. Okey. So janganlah takut sangat. Jadi kepada sesiapa yang dinasihatkan oleh doktor untuk membuat angiogram ni terus boleh buat. Tak perlu takut-takut sangat. Okey. Jadi kita tak boleh lah kan tak buat angiogram ni sebab kita tidak akan tahu di mana tempat tersumbat kan doktor. Jadi semua pesakit yang ada serangan sakit jantung perlu dibuat angiogram ini ya doktor. Betul. Pesakit-pesakit yang kita suspek ada masalah jantung seperti saya katakan tadi, masalah jantung ni dia ada banyak lah masalah dia, 100,000 diagnosis lah daripada jantung ni. Jadi masalah serangan jantung ni hanyalah salah satu daripada masalah jantung yang kita ada di mana dia block bahagian jantung. Jadi bahagian jantung yang block ni ataupun tersumbat ni hanya boleh dilihat menggunakan angiogram. Ada juga yang se-emergency angiogram lah. Ada juga kita boleh buat modalities lain tapi jangan takut sangat kalau kita sebut angiogram tu. Okey. Jadi penonton semua jangan takut sangat bila kita ada simptom dan kita pergi ke hospital, bila doktor nasihatkan untuk angiogram, perlu teruskan. Tak perlulah takut-takut nak tunggu lagi seminggu, nak tunggu lagi sebulan menyebabkan saluran kita lagi tersumbat. Mungkin daripada 1 jadi lagi banyak. Mungkin daripada 50% jadi 75% dan seterusnya. Jadi makin teruk kan doktor. Jadi perlu teruskan saja bila doktor nasihatkan. Okey, kita dah bercerita bagaimana kita merawat pesakit jantung, salah satunya dengan angiogram. Ada tak pembedahan yang perlu dibuat oleh pesakit jantung apabila dia mendapat serangan? Okey, ingin saya nyatakan angiogram, coronary angiogram bukan satu-satunya modalities ataupun cara-cara yang boleh kita diagnose ischemic heart disease lah ataupun penyakit jantung yang ada block ni kita panggil IHD So IHD atau penyakit jantung yang ada block ni boleh juga didiagnose menggunakan MSCT, multi-slice CT cardiac ataupun macam CT brain ataupun dia macam X-ray juga, tapi kita tengok, tapi ini tidak indicated atau tidak boleh digunakan semasa emergency lah, semasa serangan jantung lah. Okey, ini adalah mungkin follow up ataupun pesakit-pesakit yang lebih stabil kita akan buat. Satu lagi modal CT scan tu maksudnya macam masuk terowong tu lah kan doktor? Masuk terowong. Sebab nanti takut pula apa benda pula CT ni kan. Masuk terowong saja. Dia masuk terowong. Dia masuk terowong je macam kita buat. Ada orang ada pengalaman buat CT scan kepala, CT scan paru-paru kan. Ni yang masuk terowong juga. Ada satu lagi modalities yang kita boleh gunakan MRI. MRI juga menolong kita untuk mendiagnose untuk ischemic heart disease atau yang ada block ni lah. Okey, teruskan doktor. Apa rawatan selain daripada kita buat rawatannya? Okey, rawatan-rawatan yang diperlukan untuk pesakit-pesakit yang kena serangan jantung ni lah. Pertamanya, selepas kita buat angiogram tu, selalunya kita akan letak belon dan kita letak stand lah. Kadang-kadang memerlukan stand, kadang-kadang memerlukan belon sahaja di dalam. Tapi lepas tu stand, kalau yang stand tu kita staykan dekat dalam lah sebab dia berfungsi untuk meluaskan salur darah jantung yang sempit yang kalau belum kat tu, Kelantan dia ada word ni dia kata letak kalbok nak bagi lalu kalvert. Tapi orang Kelantan kata kalbok ataupun kalvert
untuk laluan darah ni. Untuk Oh, laluan darah. Stand lah tu. Stand. orang panggil Calbert. Oh, Hmm. Orang Kelantan advance punya kan? versi. Okey. Okay, okay. Okey, teruskan doktor. Stand atau Calbert Calbert. Hmm. Okay. Then saya baru dapat ni. Dapat word baru. Okay. Dan seterusnya, lepas tu yang penting lah ya, kita akan buat echocardiogram. Dia macam ultrasound atau macam ambil gambar jantung biasa. Kita nak tengok sama ada sel dan sel jantung yang terkena serangan jantung hari itu sama ada dia pulih atau tidak lah. Tapi yang penting sekali, lepas kita kena serangan jantung, ubat jangan berhenti. Ubat-ubatan yang doktor berikan ya, jangan berhenti. Dan jangan lupa untuk sambung juga selain pada ubat jantung, let's say kita ada kita ada darah tinggi, kita ada kencing manis, kita ada masalah kolesterol yang tinggi, semua-semua ni perlu disambung juga dan perlu under control. Dan nasihat saya sekeras-kerasnya lah untuk pesakit yang merokok merokok ni memang kita panggil kalau dalam kajian-kajian doktor nama dia independent risk factor. Maksudnya tanpa adanya diabetes, tanpa adanya hypertension, dengan rokok sahaja dan menjadi perokok tegar, anda adalah berisiko tinggi untuk mendapat serangan jantung. Ya. So berhenti merokok sebelum anda didiagnose. Okey, jadi kepada tak semestinya kita dapat serangan jantung baru kita perlu berhenti merokok kan doktor? Jadi apa nasihat doktor kepada pesakit-pesakit yang berisiko tinggi untuk mendapat serangan jantung? Apa yang mereka perlu buat? Okey. Pertamanya saya rasa saya sebutkan yang awal tadi, pesakit-pesakit yang berisiko tinggi ni kena ada jadual berkala ya untuk pemeriksaan kesihatan. Nombor 2, pastikan anda makan ubat kencing manis dan darah tinggi dan pastikan darah tinggi dan kencing manis anda terkawal. Walaupun kita pakai ubat kadang-kadang makan ubat doktor dah bagi dah kan. Kadang-kadang kita check 17 kan. Kadang kita check 23, rasa sihat dah ni. Macam mana Kak Nah? Kelantan cakap kan? Betul. Selalunya dah makan ubat ni tapi kita check dia punya kencing manis selalu tinggi. Selalunya kalau saya akan tanya dia punya history diet dia semalam. Mesti dia punya makan kuih yang ada gula tinggi ataupun makan nasi banyak ataupun kerap makan. Selalunya pesakit akan terperangkap. Sedap betul lah, itulah pasal. Okey, doktor boleh sambung lagi apa mereka perlu buat sekiranya mereka adalah terdiri pada orang yang berisiko tinggi. Okey, selain daripada pemeriksaan berkala, diabetes dan hypertension, kencing manis dan darah tinggi mestilah dalam kawalan yang baik. Ubat-ubatan tidak boleh berhenti. Pesakit-pesakit yang merokok juga kena berhenti merokok tanpa vape jugalah. Sebab vape pun mengandungi nikotin dan juga wap air yang boleh menyebabkan kerusakan paru-paru pada masa yang sama. Okey, jadi orang-orang yang ada risiko ni perlu sentiasa peka lah kepada perubahan yang berada dalam diri dan juga perlu sentiasa melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Mungkin 3 bulan sekali ataupun lebih kerap ataupun kalau dah okey sikit mungkin boleh jarakkan lebih sedikit. Tadi kita cerita pasal rawatan, tiba-tiba kita masuk pada berkenaan dengan bagaimana kita nak mencegah kan. Boleh tak doktor tambah sikit lagi berkenaan dengan rawatan sebab ada pesakit-pesakit jantung ni yang perlu membuat pembedahan untuk kita belum sampai ke situ. Jadi boleh tambah sikit lagi. So pesakit-pesakit yang kita kebanyakan yang kita kata stand, balloon kan, lepas kita buat angiogram. Pertama angiogram dululah. Angiogram, lepas angiogram kita tahu kita ada 3 salur darah utama. So kita akan tengok salur darah mana yang block lah. Kita ada salur darah kiri. Saya rasa saya perlu illustrate tapi tak ada gambar. So kita ada salur darah kiri 1 dan salur darah kiri ada 2 dan salur darah sebelah kanan ada 1. Okey. Apabila salur darah yang 3 ni blok 3-3, mereka ini akan dinasihatkan untuk menjalani
menjalani pembedahan lah. Ya, jadi kalau dia termasuk di dalam pesakit-pesakit yang di pangkal sebelah kiri tu, dia kalau blok situ pun memang memerlukan bypass, kita panggil coronary artery bypass lah. So coronary artery bypass ni, saya bukan pakar bedah jantung lah, tapi saya adalah orang-orang yang merujuk pesakit-pesakit yang kita kata tidak boleh meneruskan atau membuka blok bahagian jantung ni melalui stent. So pesakit-pesakit yang macam ni lah kita akan rujuk kepada pakar bedah jantung untuk coronary artery bypass. Maksudnya sekiranya saluran yang tersumbat itu saluran yang besar lah, kita boleh kata begitulah kan. Betul. Maksudnya tiga-tiga saluran yang kecil itu pun akan tersumbat juga. Tiada aliran darah. Maksudnya pada peringkat ini pesakit perlu buat rawatan pembedahan. Begitu ya doktor? Betul Kak Nah. Okey. Kita mungkin boleh buka soalan kepada penonton. Cuma kita minta teknikal sebab saya tak berapa nampak soalan ni. Okey, ini ada satu soalan. Assalamualaikum doktor. Simptom-simptom gastrik dan jantung. Yang bawah tu saya tak nampak. Adakah dia sama kot simptom gastrik? Sebab ada yang kata dia sakit bahagian ulu hati. Adakah ulu hati ini merujuk kepada gastrik sahaja ataupun dia merupakan juga simptom kepada pesakit jantung? Silakan doktor. Alright, so kebanyakan pesakit saya juga ni Elina Dambai Elina Dambai ni perempuan lah So saya terangkan tadi berkenaan simptom-simptom serangan jantung yang agak tipikal kepada lelaki lah. Soalnya kalau lelaki ni dia akan ataupun perempuan selalunya dia akan mengalami sakit jantung di tengah-tengah dan meribat kepada kiri dan kanan ya. So Puan Elina ni menyatakan sama ada simptom gastrik ni sama atau tidak. So susah untuk saya menyatakan bahawa simptom gastrik yang sakit ulu hati ni adalah penyakit jantung atau tidak, melainkan dia adalah simptom-simptom atau tanda-tanda diikuti oleh perpeluhan, susah bernafas ya, dan juga adanya risiko-risiko lain untuk wanita especially yang postmenopause adalah berisiko juga. Diabetes, hypertension seperti yang saya nyatakan tadilah. Untuk wanita tambahan dia adalah postmenopause. So pesakit-pesakit yang berisiko tinggi sakit ulu hati postmenopause selalunya underdiagnosed ataupun tidak didiagnose sebagai serangan jantung. So saya nasihatkan wanita-wanita especially yang mempunyai risiko-risiko tinggi ataupun postmenopausal lady supaya menjalani pemeriksaan ECG apabila mengalami simptom sakit ulu hati, kerana kita tak tahu sebenarnya exactly ataupun secara tepat pesakit-pesakit ini sakit ulu hati ini mengalami serangan jantung atau tidak. Maksudnya doktor suka nak bezakan sama ada dia disebabkan oleh gastrik ataupun disebabkan oleh serangan jantung. Jadi kepada wanita-wanita yang sudah putus haid ataupun menopause, kalau ada simptom begini dan dia juga ada berisiko tinggi, maksudnya dia ada kencing manis, ada darah tinggi, kolesterolnya tinggi, ada sejarah keluarga serangan sakit jantung, maka dia perlu juga membuat ujian ECG ya doktor. Ya betul tu Kak Nah. So kadang-kadang itulah saya rasa wanita macam lebih kita panggil underestimate lah dia punya simptom tu lebih kepada kerisauan. So saya rasa saya menggunakan platform ini kepada wanita-wanita sekalian supaya menjalani pemeriksaan jantung lah dan jangan pedulikan penyakit-penyakit stres ni, kata sakit perut biasa lah apalah. Saya rasa kita perlu menjalani dan kita punya hak untuk menjalani pemeriksaan jantung walaupun kita rasa benda tu tak ada apalah. Maksudnya bila doktor mungkin dah jumpa doktor dekat klinik mungkin kata mungkin gastrik, tapi lebih elok kalau kita pergi ke hospital ataupun pergi ke klinik-klinik yang boleh membuat ECG untuk kita mengesahkan bahawa betul-betul kita tiada serangan jantung, untuk mengesahkan itu sebenarnya gastrik. Okey, wanita-wanita di luar sana perlu berikan ingatlah bila kita ada simptom awal seperti kalau Kelantan kata sekok sebok ataupun sakit tak selesa dalam dada,
maka perlu jumpa doktor untuk pemeriksaan seterusnya, dan yang penting sekali membuat ECG lah doktor kan? Ya, betul. Okay, ada soalan Betul yang Kak Nah. kedua tapi saya tak nampak. Mungkin doktor dah nampak soalan tu, tindakan Boleh? awal dari rakan ataupun sesiapa yang berada di sisi orang. Saya tak nampak yang bawah tapi saya agak soalan ini bertanya bila ada kawan kita ataupun mungkin keluarga kita yang terdekat sedang mengalami sakit jantung, apa perlu kita buat? Mungkin itu soalan dia yang tak ditanya. Saya tak nampak di bahagian bawah tu. Okey, tak Okey, apa. silakan doktor. So, pertamanya dia ada dua situasi lah. Satu yang kita suspek serangan jantung yang tak pernah berlaku sebelum ni lah. Maksudnya ini serangan jantung yang pertama kali ataupun serangan jantung yang dia pernah kena serangan jantung dulu dan kali ni kena serangan jantung lain sekali. So saya pergi serangan jantung yang pertama kali lah. So let's say lah pasangan kita lah, saya rasa yang terdekat pasangan kita lah pasangan kita kononnya malam-malam tiba-tiba ada sakit dada, okay? Sakit dada dan tiba-tiba kita tak tahu nak apa, kita pula yang panik kan, nak buat apa ni, nak buat apa ni. Sebenarnya kita sebagai orang yang paling dekat dengan pesakit atau suspek ada serangan jantung, sebenarnya kita akan, kita sendiri jangan panik, itu nombor satu. Nombor satu, jangan panik. Lepas tu kalau boleh kita dudukkan pesakit supaya kurang sikit sesak nafas dia. Dudukkan pesakit dahulu dan selepas itu barulah kita akan call untuk emergency dan ambulans lah yang selanjutnya. Kalau kita sendiri panik, kalau kita sendiri kalau kita sendiri panik dan kalau kita sendiri panik dan kita tak boleh nak drive, saya rasa better untuk kita telefon terus kecemasan untuk mendapatkan bantuan. Maksudnya doktor, kalaulah pasangan minta jauh lah, bukan pasangan kita lah, pasangan orang lain kan, ada sakit dada di waktu malam, maksudnya kita perlu dudukkan mereka ataupun kita letakkan mantal banyak sikit bahagian belakang mereka, supaya mereka tidak memudahkan pernafasan, tidak sebab kadang-kadang ni orang bila dah sesak nafas dia tarik bantal kan, tidur rata, lagi susah nak bernafas. Jadi kita letakkan bagi selesa, bagi duduk sekurangnya 45 darjah ya doktor. Bagi dia tinggi sedikit ataupun dudukkan supaya dia dapat bernafas dengan selesa, dan kita minta bantuan lah kalau kita tak boleh nak drive sendiri. Mungkin kita boleh call kawan-kawan ataupun anak-anak supaya datang membantu untuk terus ke hospital. Terus ke hospital. Okey. Okey, ini ada satu lagi soalan. Doktor, saya pernah sakit dada, kekerapan sebulan sekali. Datang secara tiba-tiba, sakitnya lebih di sebelah kiri, ngilu untuk tarik nafas sehingga saya terpaksa tarik nafas sikit-sikit dan duduk. Okey. Macam mana tu doktor? Okey. Dia sakit sebulan sekali. Okey. So ada juga pesakit-pesakit macam ni lah, agak muda, perempuan datang ke klinik saya untuk bertanya berkenaan dengan ni lah. Agak common saya dapat pesakit-pesakit macam ni, dan semestinya kita akan tengok apa risiko yang pesakit-pesakit ni ada lah. So pesakit-pesakit berisiko, let's say dia perempuan muda, kadang kita overlook lah, kita ambil mudah, especially pesakit-pesakit perempuan muda. So sebenarnya kita lupa kemungkinan besar dia ada penyakit sebelum ini, perokok ataupun history yang penting lah sebelum ini yang kita tak tahu. Nombor satu, history dan risiko. History dan risiko yang penting untuk dapat sejarah penyakit untuk pesakit untuk puan lah. Okey, yang keduanya, kalau let's say risiko ni tak ada, sebenarnya kita panggil penyakit ni pleurisy lah, pleurisy. Dia lebih kepada musculoskeletal dan differential diagnosis, dia bukan jantung lah, tapi oleh kerana kekerapan kata sebulan sekali kan, dan saya dapati puan lebih bekerja agak, kita panggil agak tidak aktif, so saya presume tidak aktif physically, so probably
boleh kita buat ECG sekali untuk memastikan puan tak ada pesakit jantung ni. Oh, saya ada nampak juga ni Fatimah Farhanah ni. Ya, Fatimah, terima kasih soalan. Ya Kak Nah. Sebab saya tak nampak. Okey. Boleh baca tak soalan yang Fatimah Farhanah tu? Saya tak nampak. Boleh Kak Nah. Fatimah Farhanah dia kata workout waktu malam adalah penyebab serangan jantung. Okey. Komen saya lah. Saya dapat banyak soalan-soalan macam ni sebelum ni, dan saya rasa ada banyak kardiologis juga, pakar-pakar jantung juga dah bercakap pasal benda ni lah. Tak ada masalah, tak ada paper yang mengatakan workout waktu malam ni lebih kepada penyebab serangan jantung, ya. Tapi perlu saya katakan di sini, saya rasa malam tu lebih kepada untuk kita berehat sebenarnya. Walaupun siang kita tak sempat kita bekerja ke apa kan, mungkin balik kerja tu baru kita boleh buat lah. Dan so far workout waktu malam ni tidak ada kita kata paper atau scientific paper yang mengatakan penyebab serangan jantung ni adalah workout waktu malam. Dan perlu saya nyatakan penyakit ada pesakit-pesakit saya yang mengalami penyakit di dalam keluarga lah, penyakit genetik dalam keluarga yang boleh menyebabkan kematian secara mengejut, especially pada waktu malam. Jadi boleh sajalah exercise waktu malam kan? Boleh tapi je. Kita tak galakkan kan, sebab malam ni waktu berehat, sebaiknya kita ya betul. Okey, ada soalan yang seterusnya. Besi yang boh kat saluran darah pakai sampai akhir hayat ke doktor? Oh, stand yang kita letak di dalam saluran jantung itu, adakah berada di situ sehingga akhir hayat kita, doktor? Ya betul, dia akan lepas kita letak stand tu, dia duduk situ je lah. Dia akan kira diselaputi oleh sel-sel darah yang baru. Sel-sel darah yang baru. Tak ada masalah lah kan, doktor? Tak ada masalah. Sebab dia orang mungkin takut kot besi kan dalam jantung. Ya betul, dia lain dengan pacemaker. Kita kena bezakan pacemaker yang bateri tu kan. Kan ada wire juga. So dia lain. Dia punya dia punya chemistry dalam tu. Maksudnya tak perlulah takut kan. Boleh je tak buat perlu. Dia penting boleh. Untuk buka laluan pada aliran darah. Dia Kak Nah, dia satu lagi, dia orang takut macam ni Kak Nah. Sebab saya banyak juga dapat soalan-soalan, besi ni tak sama ke macam letak susuk? Dia kata kan. So dia sebab susuk pun dia ada letak macam emas kan, besi juga kan. Tapi kita ni berpandukan ilmu wahyu juga. Kita bukan ini salah satu usaha. Kita tak ada letak baca-baca ke. Doktor jantung tak pandai baca-baca untuk letak macam susuk tu. Tapi kita memang letak gunakan untuk rawatan kan. Sebagai usaha, betul. Kalau tak letak ni boleh mati kan. Sebab bila saluran darah tersumbat. Bukan macam susuk biasa kita guna. Susuk kita guna yang orang guna kan. Orang guna untuk tujuan tertentu. Okay, untuk tujuan kecantikan dan sebagainya kan. Ia amat berbeza. Tidak timbul isu rasanya berkenaan dengan stand ini ataupun belun apa ni, bahasa saya nak cari bahasa orang awam boleh faham. Besi yang kita masukkan ni adalah besi untuk rawatan, bukan untuk tujuan kecantikan ataupun tujuan-tujuan lain lah. Okey, ada soalan lagi. Assalamualaikum doktor, saya akan menjalani angiogram. Tak nampak kat bawah tu. Dia kata nak tanya risiko. Apa risiko? Okey, silakan doktor boleh jawablah. Okey, so pesakit-pesakit angiogram ni kita akan cakap lah. Soalnya ini adalah selalu benda-benda yang saya akan beritahu kepada pesakit saya lah. Dalam 0.1 ke 1% pesakit akan mendapat komplikasi. Ya. Komplikasi ni kita kata tidak selalu berlaku lah. Saya dah cakap tadi 0.1 ke 1%, tapi boleh berlaku. Ya. Salah satunya adalah alergi. Alergi kepada yang kita masukkan tu adalah kontras. Maknanya air yang kita masukkan di dalam angiogram untuk menampakkan salur-salur darah kita. Itu nombor satu. Nombor dua, apabila kita cucuk kat tempat ataupun masa kita nak masukkan macam IV drip cannula tu kan, ke tempat-tempat tersebut,
bila kita cabut keluar dia boleh bengkak dan pendarahan boleh berlaku di situ lah. Itu nombor 2. Nombor 3, macam biasalah bila masalah jantung ni blok dia teruk sangat ya, kadang-kadang itu boleh menyebabkan ritm jantung ataupun ritma jantung tidak stabil semasa kita buat angiogram. Dan juga yang air atau kontras yang kita masukkan juga ini boleh menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang, tapi ini amat saya cakap tadi lah 0.1 ke 1%, ya. Dan juga akhir sekali pesakit juga boleh memerlukan electrical shock semasa coronary angiogram berlaku sekiranya berlaku ritma jantung yang tidak stabil. So jadi puan tak perlu takut lah, insyaAllah tak ada InsyaAllah. apa-apa, insyaAllah berjaya. InsyaAllah. Seterusnya, lately banyak kes kita dengar kes kematian mengejut ketika jogging. Main bola ataupun workout yang lain, kenapa ia boleh berlaku? Adakah ada berkaitan kaedah workout yang salah atau macam mana? Okey, saya rasa bagus untuk kita exercise. Pertamanya, exercise tak salah dalam hal ni. Okay. Yang penting sebelum kita exercise, kita tak boleh let's say lah esok nak exercise, kita niat untuk exercise esok terus kita lari sampai 50 km. So tak boleh lah kan. Nombor 1. Nombor 2, saya rasa bila kita nak start any workout ataupun sebelum kita start strenuous, kita dah ada azam lah nak buat strenuous activity atau aktiviti berat seperti triathlon ataupun berbasikal 100 km dengan swimming, dengan heavy, dengan angkat berat semua tu kan. So saya nasihatkan untuk menjalani, especially yang 40 tahun ke atas lah ya, untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Kalau ada niat untuk buat yang agak agresif, masukkan agresif. Tapi kalau let's say kita baru nak start tu, kita start slow-slow lah. Boleh lari 1 km, 2 km. Tak boleh nak ikut terus kawan, terus nak cycling sampai 50 km ataupun marathon sampai 50 km. Tak boleh. So dia kena berpada-pada. Okay. Sebab tiba-tiba hari ni dengar kan ceramah doktor, tiba-tiba je nak exercise kan, tak pernah buat, tiba-tiba buat 10 km, tak boleh kan. Betul, jadi, tak boleh. Perlahan-lahan. Maksudnya hari ni buat 1, esok buat 2. InsyaAllah tidak akan menjadi masalah. Okey, ada lagi soalan? Saya rasa itu sahaja soalan daripada penonton. Jadi sebelum kita nak mengakhiri sesi kita pada pagi ni, kita nak tanya dululah doktor, bagaimana kita apa nasihat doktor kepada pesakit-pesakit yang sudah mengalami serangan sakit jantung dan juga kepada pesakit-pesakit yang belum kita tak nak akan ini berlaku kan, yang tak dapat, kita tak nak faktor risiko pun kalau boleh kita nak kurangkan. Apa nasihat doktor untuk pesakit-pesakit begini? Okey. Kak Nan nak tengok ada satu lagi soalan tu ke? Okey, doktor, lepas pakai besi, kena makan ubat lagi ke? Selepas kita masukkan stand, adakah kita perlu terus mengambil ubatan? Okey, terima kasih Laila atas soalan itu. Saya rumuskan seterusnya kepada pesakit yang telah menjalani rawatan stand dan belum lagi menjalani rawatan untuk jantung lah. Pertamanya, pesakit-pesakit yang berisiko perlulah menjalani pemeriksaan kesihatan termasuklah ECG dan kalau perlu exercise stress test, especially pesakit yang berisiko lah dan pesakit-pesakit yang mempunyai simptom. Okay, so itu untuk yang belum menjalani rawatan. Yang telah menjalani rawatan, saya nasihatkan yang especially yang dah pakai stand tu kan, so itu yang lagi kena jaga sebenarnya. Kalau boleh kita kena teruskan makan ubat-ubat yang telah dipreskripsikan oleh doktor dan juga sekiranya ada faktor risiko yang lain seperti kencing manis, darah tinggi, kedua-dua ni perlu
dalam kawalan jugalah, dalam kawalan yang baik. Jangan berhenti ubat, apa-apa ubat tanpa nasihat doktor. Sekiranya berhenti ubat, itu boleh menyebabkan stand yang kita letak tadi tu boleh tersumbat, boleh tersumbat, dan kalau kita nak buka balik memang susah dan mengambil masa yang amat lama untuk dirawat. Jadi tak bolehlah rasa selesa sebab ada pesakit dia kata tak apa doktor, saya dah masuk dah besi kat dalam dalam jantung, tak apa saya tak makan ubat, tak boleh lah kan. Sebab dia Betul Kak Nah, tak boleh. tak boleh lah kan sebab dia orang dah rasa selesa sampai dia orang tak apa ni tak tahu bahawa kita boleh dapat lagi serangan selepas ini. Bukan boleh berhenti bila dah masuk besi, tak boleh berlaku lagi kan. Ia masih boleh berlaku sekiranya kita masih tidak berubah kan, masih dalam tahap yang lama, makan tak ikut cara yang baik kan. Jadi masih perlu makan ubat supaya kita tidak mendapat serangan yang berikutnya. Begitu kan doktor? Ya, betul Kak Nah, tepat sekali. Okey, teruskan doktor, apa nasihat doktor untuk pesakit-pesakit yang telah hadapi serangan jantung dan juga yang belum dapat serangan jantung? Apa nasihat doktor? Okey, saya rasa saya dah nyatakan beberapa tadi, dan juga pesakit-pesakit yang lepas bypass lah. Lepas bypass pun ada penjagaan dia juga, ubat kena jaga ya. Ada pesakit-pesakit yang kita dah buat ekokardiogram, dia punya jantung, kekuatan jantung dia tak berapa kuat ya, selepas kena serangan jantung, kena kawal garam, kena kawal air. Ada doktor bagi 1 liter sehari, ada doktor bagi 500 ml sehari. So benda-benda macam ni perlu diikutlah yang seperti dipreskripsi oleh doktor, dan saya nasihatkanlah pesakit-pesakit kita yang ada simptom sikit-sikit tu, sebelum dia menjadi lebih besar, macam ada sakit jantung sikit-sikit kan, dia katakan dengan risiko-risiko yang ada, atau perokok-perokok ataupun perokok kan dia rasa dia sihat so kita nasihatkan pesakit-pesakit yang macam ni, yang berisiko ni, diabetes, hypertension ni, semua menjalani screening dan pemeriksaan kesihatan serebral, termasuklah ECG. Insist untuk buat ECG hak kita sebagai pesakit. Okey, itu saja doktor? Itu saja. Okey. Terima kasih, kita dah sampai ke penghujung program kita pada pagi ini. Selama sejam lebih kurang kita bersama. Kami di Gerakan Wanita Sejahtera mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada doktor. Banyak ilmu yang kita dapat pagi ni. Saya sendiri pun rasa banyak benda-benda baru yang saya belajar daripada doktor sendiri dan juga daripada penonton. Soalan-soalan itu sebenarnya memberi ilmu baru kepada kita, terutamanya orang awam lah yang masih tidak yang kurang ilmu pengetahuannya berkenaan dengan serangan jantung. Terima kasih banyak-banyak doktor, dan kita memang nak jemput lagi doktor ke slot bersama Gerakan Wanita Sejahtera Dewan Muslimat PAS Malaysia untuk kita sama-sama mendidik semua penonton-penonton di luar sana, mendidik kesihatan supaya mereka tetap sihat sepanjang hayat. Ini kita bagi clue untuk topik kita pada minggu hadapan, insya-Allah. Terima kasih doktor. Terima kasih Kak Mawar. Okey. Alhamdulillah kita telah bersama sesi kita pagi ini bersama Dr. Halwani. Alhamdulillah cukup bermanfaat sekali. Jadi untuk minggu depan, insya-Allah Gerakan Wanita Sejahtera akan bersama saya sendiri sebagai penceramah. Dengarlah nanti saya membebel kan. Untuk minggu depan saya akan bebelkan berkenaan topik tip sihat sepanjang hayat. Kita tak nak kena serangan jantung. Kita tak nak kita tak nak penyakit diabetes atau pengencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi di dalam badan kita. Jadi kita nak, bagaimana kita nak pastikan kita sihat sepanjang hayat, terutama bila kita telah menjangkau umur warga emas. Jadi kita tunggu minggu depan untuk sesi ini, insya-Allah bersama saya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Halwani yang telah bersama kita. Terima kasih kepada bahagian teknikal pagi ini. Dan terima kasih kepada semua yang menonton pada sesi pada pagi ini, dan kita minta share banyak-banyak supaya lagi ramai penonton-penonton dapat
manfaat daripada sesi yang cukup bermanfaat ini. Itu saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.